Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita untuk kita menyambung buku teks tahun 3 KSSR Sains Semakan. Okey, hari ini kita nak sambung dengan muka surat yang ke-37 untuk subjek sains. Okey, hari ini kita nak belajar tentang penjagaan kesihatan gigi. Okey, kita tengok pada muka surat 37 ini. Lim dan abangnya baru saja selesai makan. Dia tengok abang dia berkumur. Mengapakah abang berkumur selepas makan? Berkumur dapat mengeluarkan sisa makanan yang terlekat di celah gigi. Yang maksudnya lepas kita makan, kita berkumur. Bila kita kumur-kumur nanti kan air tu masuk kat keliling sekitar mulut kita kan. Di sekitar mulut kita tu kemudian bila kita keluarkan dia akan terkeluar. Dan sekali makanan-makanan yang terlekat tu. Kan. Mengapakah sisa makanan perlu dikeluarkan dari celah gigi? Tak boleh ke biar je gitu kan. Lepas makan tinggal je tak payah kumur-kumur. Boleh tak? Sebenarnya tengok apa jadi Jika sisa makanan tidak dikeluarkan dari celah gigi, kuman akan membiak dan merosakkan gigi. Maksudnya bekas-bekas makanan tu, sisa tu nanti lama-lama dia jadi kuman. Dia jadi mikroorganisma, dia akan gigit gigi kita sampailah gigi kita rosak macam dalam gambar ni. Sebab tu lah setiap kali lepas makan kita kena kumur-kumur. Okey? Bahaya tau kalau tak kumur-kumur. Okey? Memberus gigi dan menggunakan floss juga boleh membantu untuk mengeluarkan sisa makanan. Mari abang tunjukkan. Ada dua benda. Yang pertama, ni, berus gigi dengan ubat gigi. Yang kedua, floss. Floss ni apa? Floss ni sebenarnya dia macam dawai yang nipis tu tau. Dia macam tali badminton, raket kita tu kan. Ada tali tu kan. Dia macam tali tu lah untuk kita kesat, untuk kita letakkan dekat celah-celah gigi supaya kita buang sisa-sisa makanan yang tinggal. Jom kita tengok Gigi diberus menggunakan ubat gigi yang digosok di setiap permukaan gigi. Beruslah sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Biasanya orang yang berus gigi ni, dia akan berus gigi pada awal pagi kan. Sebelum buat apa-apa tu dia berus gigi dulu. Kemudian sebelum dia tidur, bila nak tidur tu kan, dia berus gigi dululah. Jadi 2 kali sehari sekurang-kurangnya. Okay. Untuk menggunakan floss, ni cara nak gunakan floss yang saya cakap tadi. Selitkan tali floss di celah gigi dan gerakkannya untuk mengeluarkan sisa makanan. Letak tali floss ni, celah-celah gigi antara gigi tu kan. Kita gosok-gosok, kita sihir-sihir dia, nanti dia akan keluarkan sisa makanan yang terlekat. Okey. Kalau macam kita pergi makan dekat kedai pun sama. Dia ada satu kayu macam kayu sikit kan, pencungkil gigi. Tu pun boleh juga. Bila kita makan kita congkil-congkil lah. Tapi hati-hati sebab congkil gigi tu, kayu tu keras sikit lah. Okay. Gigi juga boleh rosak sekiranya kamu kerap makan makanan yang manis dan tidak membersihkannya dengan cara yang betul. Bila kita makan makanan manis, makan gula-gula ke apa ke semua, memanglah boleh, tak ada masalah, boleh. Yang penting jangan makan banyak-banyak sebab tak elok untuk badan. Dalam masa yang sama, bila kita makan makanan yang manis ni, nanti dia akan senang melekat dekat gigi. Bila dia dah melekat dekat gigi tu, yang leceh tu, kalau kita komor-komor je dia tak hilang. Dia duduk keras kat situ. Dia melekat dekat situ kan. Nanti kan bila kita tak gosok, kita nak tunggu malam baru gosok. Masa tu dia dah jadi mikroorganisma, dia dah mula merosakkan gigi kita. Sebab itulah gigi kita senang rosak bila kita makan gula-gula selalu. Okay. Kita juga perlu membuat pemeriksaan gigi di klinik setiap 6 bulan. Maksudnya setiap 6 bulan tu, maksudnya contoh kan, bulan 6 awak pergi, lepas tu bulan 12 awak pergi lagi. Bulan 6 awak pergi, bulan 12 awak pergi lagi. Maksudnya setahun ada 12 bulan kan. Jadi bulan 6 dengan bulan 12 contohlah. Jadi maksudnya 6 bulan sekali tu, maksudnya setahun ada 2 kali lah awak pergi jumpa doktor. Okay. Itu antara perkara yang baik lah, menggunakan floss tadi kan. Lepas tu berus gigi dengan ubat gigi. Lepas tu jumpa doktor, membuat pemeriksaan gigi 6 bulan sekali. Jangan takut. Kalau awak pergi selalu setiap 6 bulan, insya-Allah gigi awak sentiasa baik. Tapi kalau awak tak pergi tu yang awak akan jadi takut. Tak apalah kalau yang belum pernah pergi, rajin-rajin dah pergi. Klinik kerajaan pun boleh pergi. Nanti awak akan cek. Mungkin mula-mula tu sebab dah lama tak pergi kan, banyak yang teruk ni kan. Tak apa, nanti lama-lama selepas daripada tu awak akan okey. Okay, lagi-lagi kalau yang masa ada gigi susu, tolong jaga. Sebab bila dia patah dengan cantik, insya-Allah gigi baru tu akan tumbuh dengan cantik. Kita jangan kata macam, alah gigi saya kan gigi susu, nanti kan akan tumbuh juga gigi baru, biarlah patah. Jangan. Sebab kalau dia patah tak cantik, nanti bila gigi baru nak tumbuh dia tersengit, terus seumur hidup kita sengit. Okay.
Jika kita mengamalkan penjagaan kesihatan gigi, gigi kita akan sihat dan cantik. Okey, tahu kan? Mestilah kan? Mengapakah amalan harian penjagaan gigi, penjagaan kesihatan gigi penting kepada kita? Cuba kamu jelaskan. Dia tanya, kenapa kita kena jaga gigi kita hari-hari? Kenapa penting? Cuba kita jelaskan. Okey, kalau saya jawab macam ni. Penjagaan kesihatan gigi memang penting sebab supaya gigi kita sentiasa sihat. Kenapa? Cuba jelaskan, dia katakan. Kerana gigi kita merupakan merupakan objek ataupun merupakan benda yang paling penting untuk kita makan dan bercakap. Contohnya kan, kalau gigi kita rosak, kita nak bercakap pun susah sebenarnya. Lubang-lubang kan, nanti angin terkeluar masa cakap. Kan? Dan juga gigi kita, kalau kita tak ada gigi, macam mana kita nak makan ayam? Nak gigit-gigit pun susah. Terpaksa pakai gigi basuh kan. Jadi sebab itulah gigi ini sangat penting penjagaan kesihatan gigi. Okey. Terdapat pelbagai teknologi rawatan pergigian seperti sekarang, zaman-zaman sekarang, orang-orang yang dah gigi dia dah tak berapa okey, dia nak membuat rawatan semula, nak pulihkan balik bagi cantik semula. Ada beberapa rawatan yang teknologi masa kini telah pun buat. Okey, dan awak pun boleh tengok sekitar awak. Kadang-kadang awak boleh jumpa orang-orang yang membuat rawatan ini. Okey, yang pertama, tampalan. Tampalan ni biasanya kalau gigi kita macam ni contoh, bahagian atas tu terlubang kan, maka kita akan taruh simen kat sini. Letak simen kat sini, dia akan tampal balik supaya darah tu tak keluar dan benda dan gigi kita ni tak pecah. Selagi boleh tampal, kita tampal lah. Tapi kalau bila dah terbesar sangat pecah ni, dah berlubang macam ni, kita terpaksa cabut. Kan, masa nak cabut tu yang buat sakit tu sebenarnya adalah ni, saraf kat bawah ni. Saraf kat bawah ni dia bercantum kan, di saraf dan juga salur darah. Bila kita tarik, nanti salur darah tu terputus. Bila salur darah tu terputus, tu yang darah keluar. Lepas tu dan dalam masa yang sama dia ada saraf. Bila saraf tu kita tarik, kita putuskan, saraf tu yang menyebabkan sakit. Tu kita rasa sakit. Okey. Jadi tampalan bahagian atas, terusnya pendakap gigi. Ini kalau gigi sumbing kiri kanan, diorang menyebabkan orang kutuk, orang ejek-ejek dan terpaksa sangat, barulah kita boleh guna pendakap gigi. Okey. Tapi kalau boleh tak payahlah pakai. Tapi kalau dah pakai tu sebab nak elakkan daripada dikutuk tu, boleh. Tak tahulah kita kena tanya pada yang pakar lah. Bincang dengan mak bapak dulu kalau nak pakai. Okey. Wallahualam. Okey, jadi gigi palsu pula, biasanya gigi palsu ni dipakai oleh orang tua. Orang tua kan dah gigi dah lama sangat dah tak ada kan, tapi sebab dia nak makan juga ayam, nak makan juga daging kan, jadi pakailah gigi palsu. Dia sarung je lah gigi palsu ni kan, letak kat mulut dia kan. Kemudian rawatan akar. Ni pula rawatan akar, maksudnya kita letakkan masukkan jarum ni kan, masukkan suntikan ni kat dalam akar ni. Dia rawat akar kita supaya gigi kita semakin okey lah. Ni adalah satu teknik juga untuk dalam pergigian kita. Okey, jadi ni semua teknik ni. Kita dapatkan maklumat tambahan mengenai teknologi ini dan persembahkannya secara kreatif di dalam kelas. Okey, kalau saya lah antara banyak-banyak ni, saya suka sangat kalau orang dapatkan maklumat tentang rawatan akar. Sebab rawatan akar ni jarang-jarang kita bincangkan. Okey, jadi kalau cikgu awak suruh cari maklumat, cari yang rawatan akar ni. Yang lain ni kita dah tahu kan. Kan? Tapi seronok juga sebenarnya kalau kita kongsi. Okey, jadi saya rasa kita lihat seterusnya kepada aktiviti. Hari ini adalah aktiviti individu. Okey, dalam muka surat ke-39 ini dia bagi contoh aktiviti individu. Jadi awak boleh buat kat rumah. Bila-bila free awak buat ya. Aktiviti dia senangnya membersihkan gigi. Alat dan bahannya adalah blok mainan, benang, tanah liat, berus gigi. Itu saja kita nak menggambarkan bentuk gigi tu kan. Okey, langkah dia yang pertama, tengok tu. Letakkan tanah liat di celah blok mainan. Blok mainan ni macam Lego-Lego kan, dah letak je kan, nampak macam tanah liat tu konon-kononnya nasi-nasi yang tertinggal kat gigi lah. Lepas tu gunakan berus gigi untuk keluarkan tanah liat di celah blok mainan. Kita cuba keluarkan. Adakah semua tanah liat dapat dikeluarkan? Dapat ke semua keluarkan? Tak dapat kan? Sebab ada bahagian celah-celah tu kan yang tak dapat nak keluarkan. Jadi dia kata, mengapa? Jawapannya tidak. Mengapa? Kerana ada beberapa bahagian yang berus gigi ni tak boleh sampai untuk mengeluarkan tanah liat. Maksudnya ada masa kita berus gigi, ada bahagian-bahagian gigi kita yang tak boleh nak dimasuk sampai ke dalam. Maksudnya ada lagi sisa makanan walaupun kita dah berus gigi. Jadi letakkan dan gerakkan benang pada blok mainan yang sama untuk mengeluarkan sisa tanah liat yang masih terlekat di celahnya. Maksudnya kita pula guna lepas tu kita guna benang. Benang ni konon-kononnya floss lah.
Kita buang celah-celah tu, kita tarikkan macam dalam gambar ni. Dan dia kata, adakah sisa makanan dapat dikeluarkan? Ya. Mengapa? Sebab benang ni ataupun tali floss ni akan dapat masuk ke celah-celah bahagian yang tertinggal. Okey? Nampak? Itulah gunanya. Sebab itu kita tidak cukup dengan berus gigi saja. Kita kena komo-komo dan kita juga kena menggunakan floss lah. Bersihkan gigi menggunakan floss. Okey? Cuma yang menggunakan floss ni tak ramai orang guna. Jadi awak boleh dapatkan di kedai-kedai. Okey? Jadi soalan yang pertama, apakah yang diwakili oleh blok mainan, tanah liat dan benang? Senangnya. Blok mainan ni gigi, tanah liat adalah sisa makanan, benang adalah floss, kan? Senang je. 2. Mengapakah amalan menggunakan floss dan memberus gigi perlu dilakukan setiap hari? Kenapa? Supaya apa? Supaya sisa makanan dapat dikeluarkan daripada mulut untuk mengelak daripada gigi rosak. Kan? Itu jawapan dia. Saya ulang, supaya sisa makanan dapat dikeluarkan dari mulut untuk mengelakkan gigi daripada rosak. Okey? Saya rasa sampai situ dulu untuk hari ni. Kita dah stop pasal gigi. Hari ni kita sampai muka surat 39. Jadi jangan lupa teruskan subscribe dan tekan butang loceng. Nantikan video terbaru daripada saya, iaitu tajuk kelas makanan. Masih bawah tajuk manusia, tapi kita akan masuk ke kelas makanan. Kelas apa tu? Kelas BM ke? Kelas BI ke? Bukan. Kelas makanan ni adalah pasal makanan. Nak tahu? Tunggu video seterusnya. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jumpa lagi.